My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita meneruskan pengajian kita daripada halaman 204 pada hari ini dalam juz yang ke-11 untuk sama-sama kita menyambung kepada surah At-Taubah, surah untuk menggalakkan, memanggil kepada kita, kepada seluruh manusia untuk bertaubat dan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah terus memberikan, mencucuri rahmat kepada kita semua. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustaz ya. Di bulan Syawal ini apa khabar masih ni Ustaz ya? Terus bersemangat bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya. Mungkin ini sudah pun raya yang seterusnya ya. Tapi kita ingin terus menyambung kepada pembelajaran kita. Sudah pun kita mengikuti pada raya ketiga kita dengan halaman 203 ya, dan kita nak melihat lebih lanjut lagi pada hari ini pada halaman 204 yang membekalkan kepada kita panduan bagaimana menjadi orang yang beriman yang sebenar-benarnya dan jauh daripada sifat nifaq, sifat penyakit hati sebagai satu kanser yang amat parah dalam kehidupan manusia yang Allah rakamkan di dalam surah At-Taubah ini sendiri. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita mulakan dengan melihat kepada sinopsis halaman 204 pada hari ini. Bermula daripada ayat 107, apakah yang disampaikan pada halaman ini? Bercerita tentang ciri orang munafik yang membina Masjid Dirar ya. Kita saksikan apakah sinopsisnya, iaitu bermula ayat 107 hingga ayat 108 dan 110 ya. Maksudnya ada 4 ayat di sini bercerita tentang Masjid Dirar dan bezanya dengan Masjid Taqwa ya, masjid yang diasaskan oleh takwa yang dirakamkan, yang diabadikan dengan Masjid Quba yang terbina di Madinatul Munawwarah. Kemudian pada ayat yang ke-111 kita akan melihat kepada sifat orang mukmin yang benar dan sempurna adalah yang berjihad pada jalan Allah. Ayat ini adalah amat mantap, kita akan sama-sama lihat pada hari ini insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan 3 ayat daripada ayat 107, 108, 109. Jangan lupa tuan-tuan untuk share di Facebook. Mungkin ada ramai lagi rakan kita yang tak berapa sedar Quran Time sudah bermula ya di bulan Syawal yang penuh
kebahagiaan ini kita nak teruskan dengan bahagia Al-Quran ini. 107 hingga 109 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Ustaz Tuan Fazrul, yang juga dikasihi para penonton, sahabat-sahabat Ahlul Quran kita dalam Al-Quran Time. Walaupun hari ini kita baru saja kembali kepada pakaian asal kita. Semalam 1, 2, 3 hari pertama, kedua, ketiga Syawal kita masih lagi baju Melayu. Hari ini walaupun baju bah ke apa, sebarang baju kita, tapi pakaian kita juga kita tak lupa daripada Al-Quranul Karim. Kita teruskan seperti biasa. Moga-moga Al-Quran ini akan menenangkan jiwa kita dan kita mengharapkan amalan-amalan soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu tak lain tak bukan supaya Allah terima dan Allah catatkan sebagai kita ni hamba Allah yang akan bebas daripada neraka menuju ke redha Allah dan masuk ke syurganya insya-Allah. Baik, kita terus pada muka surat yang ke-204. 3 ayat pertama 107 hingga 109. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Surah Al-Azim, gitulah 3 ayat daripada ayat 107 hingga 109. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Ya, apakah yang kandungan daripada ayat 107 ini? Dan di antara orang munafik ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana kepada orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belahkan antara orang yang beriman serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menginginkan kebaikan dan Allah menjadi saksi bahawa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Ini adalah peristiwa apa? Peristiwa Masjid Dirar, ya. Masjid Dirar adalah masjid yang digunakan, dibina untuk menjadi markas, ya, markas untuk memusuhi kepada umat Islam, ya, untuk menjadi sebagaimana Allah nyatakan di sini. Yang pertama untuk kekafiran, yang kedua untuk memecah belahkan orang beriman serta untuk menunggu kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasul sejak
dahulu, iaitu yang dimaksudkannya ini ialah pendeta Nasrani seorang bernama Abu Amir yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya daripada Syria untuk mendirikan solat di masjid yang mereka dirikan serta membawa tentera Rom yang akan memerangi kaum muslimin. Tetapi Abu Amir tidak jadi datang kerana ia mati di Syria. Ini dijelaskan dalam Amazing Quran ini sendiri. Dan Abu Amir ini yang dikaitkan dengan pendeta daripada kaum Kristian ataupun agama Kristian yang memusuhi Islam. Dalam sejarah kita pernah berkenalan dengan Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Kristian tetapi amat mencintai kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalau katakan beliau hidup, kata beliau ya, ketika peristiwa wahyu pertama turun, beliau tahu, dimaklumkan oleh Khadijah bahawa Nabi mendapat wahyu. Dia kata kalau dia masih hidup lagi, dia akan menyokong kepada perjuangan ini. Ini pendeta yang menyukai, yang mencintai Islam. Tetapi Abu Amir ini adalah pendeta yang amat memusuhi kepada Islam, sehingga kan mereka berkomplot untuk mewujudkan satu markas, namanya adalah ataupun istilahnya Masjid Dirar, masjid yang ingin membahayakan dengan asas kekufuran ya, dan juga yang keduanya wa tafriqan bainal mukminin, untuk memecah belahkan umat beriman. Mereka merancang, mengkomplot, spy kepada aktiviti orang Islam. Wa irsadan liman haraballah, dan untuk persiapan bagi orang memerangi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Ya, maksudnya mereka nak menjadikan agenda daripada Abu Amir tadi itu, Ar-Rahib itu, sebagai agenda untuk menghancurkan kepada orang-orang beriman. Malah ketika mereka buat ini, mereka cakap apa? Mereka bersumpah bahawa sebenarnya in aradna illal husna. Kami buat ini adalah untuk kebaikan. Dia talam dua muka yang berlaku di Masjid Dirar ini, dan ia tidak jauh ya, maksudnya tidak jauh daripada Masjid Quba Ustaz ya. Bila ada Masjid Quba, mereka bina, dan apakah yang dinyatakan oleh Allah di hujung itu, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Sebenarnya apa yang mereka cakap, yang mereka bersumpah itu penipu. Mereka sebenarnya ada agenda untuk menghancurkan kepada umat Islam. Jadi apakah seruan Allah kepada Nabi, la taqum fihi abada, janganlah kamu ini berdiri, sokong, malah lebih daripada itu mendirikan solat dalam tempat tersebut. Ini sebagai satu nasihat daripada Allah. Kerana apa? Kerana la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi, ya, iaitu masjid yang dibina atas dasar takwa, Masjid Quba itu ya, dibina pada awal sejarah kedatangan Nabi ke Madinah itu, ahaqqu, lebih layak untuk didirikan, lebih baik disokong. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharun, pada masjid itu ada rijal, ada orang-orang lelaki ansar ya, yang yatatahharu iaitu sentiasa membersihkan diri dengan berwuduk Ustaz ya. Jadi ayat ini sebenarnya mengangkat kepada orang yang selalu berwuduk ya. Bila berwuduk tu ada dalam masjid, bila ada dalam masjid itu untuk solat. Jadi orang yang berwuduk, orang yang solat itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirakam dalam ayat 108, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah suka kepada orang yang membersihkan, orang yang bersih, berwuduk dan juga bersolat kerana takwa. Berbanding dengan Masjid Dirar sebentar tadi itu, dia buat itu kerana nak melaksanakan kufur, nak melakukan rijsan, iaitu kotor, dan ini ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pelajaran untuk kita pada waktu ini? Kalau ada program-program yang menaikkan takwa, kita kena sokong. Kita berdirilah ya untuk menyokong, kita share dekat Facebook, kita sokong, kita kalau ada orang kata tak payahlah buat program ini, kita akan perjuangkan. Tetapi kalau program itu adalah program yang membawa kepada kekufuran, ya, kita tahu ada organisasi dia punya bisnesnya itu boleh membawa kepada kufur ataupun memecah belahkan orang beriman ataupun nak memerangi kepada Allah dan Rasul, kepada orang beriman, maka jangan disokong. La taqum fihi abada. Itu pelajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa ini. Pada ayat yang ke-109, afaman assasa bunyanahu, ya, maka adakah orang yang mendirikan bangunan di atas dasar takwa kepada Allah dan keredaannya itu lebih baik, ataupun orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu roboh bersama mereka ke dalam neraka jahanam. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi Allah memberikan satu penjelasan perbezaan antara takwa dan juga orang yang membuat sesuatu projek ya atas dasar
syafa jurufin harim fanhara bihi fi nari jahannam. Kita rasa macam mengapa yang pertama ini Allah kata dibina atas takwa, bukan di atas tempat yang stabil, bukan di atas tanah yang lapang. Allah tak cakap begitu. Allah kata assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwan, dan keredaan daripada Allah. Tetapi bila Allah bandingkan satu lagi, bunyanahu ala syafa jurufin, di atas jurang yang hampir runtuh. Ya, maksudnya kalau katakan begini, ya, mungkin berada di atas, di tepi dan hampir jatuh. Dan jatuh itu kalau kita cakap tentang jurang, biasanya bawahnya ada air, ya. Tetapi di sini Allah kata jurang itu bawahnya itu ada apa? Ada api. Ya, fi nari jahannam. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Jadi ini adalah panduan untuk kita. Dalam hidup kita ini bukan tanah datar yang paling stabil. Yang paling stabil ketika membina sesuatu projek, ya, ketika membina projek bukan kerana duitnya yang paling stabil, itu memberi manfaat, tetapi yang Allah tekankan di sini adalah takwa minallah, iaitu ketakwaan kepada Allah SWT. Ya, kita tengok pada zaman sahabat Ustaz, ya, sebenarnya sahabat tak banyak duit pun, ya, orang muhajirin semua tinggal dekat Mekah. Betul. Ya, tetapi kerana ada takwa, dan orang Ansar pun ada takwa, mereka sanggup untuk membantu antara satu sama lain. Dan lebih daripada itu, bila Allah redha, ya, Allah memberikan macam-macam kepada orang yang beriman. Pasal Allah kaya, kan, Allah boleh je bagi sesuatu. Dan pengalaman kita juga Ustaz, ya, kita tengok orang-orang yang makin nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mudahkan. Allah mudahkan, dan itu kita kena yakin. Pasal ada yang kata bahawa kalau belajar Quran contohnya, kan, nanti nak makan apa? Kan, ada yang berfikir begitu. Tetapi sekarang ini, kalau katakan ada seorang penceramah dalam wacana Quran Ustaz, ya, dia kata bila cakap tentang vaksin sekarang, kan, vaksin yang datang daripada Pfizer, datang daripada China, sebenarnya negara Islam dengan otak-otak geliga yang ada boleh sahaja kata kami tak nak vaksin yang daripada Pfizer, ya, ataupun daripada China, yang itu okey, tetapi kami nak bina ikut standard halal kami contohnya, baru kami cop. Kita ada kekuatan. Kita ada kekuatan. Orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang bertakwa ada kekuatan yang tersendiri, dan Allah boleh bagi idea demi idea, sumber demi sumber. Syaratnya apa? Syaratnya ialah dibina atas dasar takwa. Dan inilah yang kita nak ulang balik semula, ya Ustaz, ya, ayat yang ke-108 ini, agar ia memberi pasak kepada kita, jangan berdiri, jangan sokong, jangan like kepada perkara yang dirar, yang memudaratkan kepada iman dan takwa kita. Tak kisah apa pun, ya, dalam program ke, posting kat Facebook ke, website ke, jangan kita berdiri menyokong kepada perkara-perkara ini. Kita baca sekali lagi ayat 108. 108 insya-Allah. A'udzubillahi. La taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sadaqallahul azim. Janganlah engkau mendirikan solat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih layak engkau dirikan solat di dalamnya. Di dalamnya ada orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang yang bersih. Jadi Allah mengaitkan masjid, projek ini, satu projeknya yang asas dasar takwa. Dalamnya itu ada rijal, ada individu yang membersihkan dirinya, ya. Bercakap tentang istilah yatahharu ini ada kaitan dengan ayat 103 yang kita tengok semalam. Pada ayat 103 Allah menyatakan daripada orang-orang yang nak bertaubat, Allah kata khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ya. Allah nak bersihkan
diri orang tersebut dan juga menyucikan dalamannya. Jadi bila Allah puji kepada orang yang bersih, ya, harta kadang-kadang orang tu mungkin bersih fizikal individu je, anfus ataupun nafs dia, tetapi harta dia masih lagi tidak bersih. Jadi dibersihkan. Bila dia bersihkan, kemudian barulah dia boleh buat tazkiyah dalam dirinya. Tidak mungkin dia sekadar puasa, dia orang kaya kan, dia puasa sahaja tapi tidak keluarkan zakat. Dia puasa atau tetapi dia tidak bersedekah. Itu kalau ada harta. Tetapi bila kita masuk kepada ayat 108 yang saya baca sebentar tadi, masjid adalah tempat di mana membersihkan, ya, diri dalam diri seseorang. Ini penting, ya, untuk kita faham dalam kehidupan seharian. Jadi institusi masjid ini perlu kita hidupkan, ya, bagi AJK, bagi tuan-tuan yang ada anak. Jadikan masjid ini peluang untuk membina generasi yang bersih. Bersih di luar dan juga ia akan membersih di dalam, sehingga kan nifaq ataupun penyakit-penyakit dalam hati itu dapat diselesaikan. Dan ini membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Iaitu perkataan pilihan kita ialah sajadah. Ya, iaitu sujud ataupun merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita lihat pada ayat 107, dan antara orang munafik ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana. Masjid daripada perkataan sajadah, sujud. Tetapi rupa-rupanya orang munafik menggunakan sujud itu untuk berpura-pura, tetapi bagi orang beriman sujud itu adalah lambang untuk takwa, sujud itu lambang untuk membersihkan diri, 92 kali disebut di dalam Al-Quran. Jadi inilah yang perlu kita sedar, tanda taubat untuk bersihkan diri kita ialah dengan banyak bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah tanda takwa yang perlu kita hidupkan, apatah lagi bila kita ini sudah pun melewati Ramadan la'allakum tattaqun. Tandanya pada Syawal ini ialah apabila tuan-tuan semua masih lagi konsisten menjaga masjid, memakmurkan masjid sebagai latihan harian penuh disiplin, dan kalau katakan dipanggil untuk berjuang, kita sudah ada disiplin tersebut. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العظيم. Dan bahawa sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah. Masjid itu adalah untuk ibadat kepada Allah semata-mata. Maka janganlah kamu seru ataupun kamu sembah sesiapa pun bersama-sama dengan Allah. Inilah hak-hak masjid ni, dia ada hukum-hukum tersendiri kerana masjid ni milik Allah, rumah Allah, bukan rumah kita. Maka bila dikaitkan dengan apa yang Ustaz Fazrul sebut tadi, membina masjid ada peraturan-peraturannya, ada etika-etikanya, bukan sembrono begitu. Bahkan bagaimana masjid itu diasaskan dengan asas takwa, bukan selain daripada itu. Baik, terima kasih kepada semua penonton-penonton kerana terus setia My Quran Time. Edisi Syawal ini khas ini, alhamdulillah, walaupun tak pakai baju raya tapi lemang insya-Allah. Lemang kan lemang insya-Allah. Baik, kita nak ambil tajuk sikit. Sebagai permulaan ini adalah sambungan daripada semalam berkenaan dengan hukum mimati. Hukum mimati bila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, dia terpecah pada 3 hukum. Pertama iaitu hukum ikhfa syafawi, kita dah belajar semalam. Kita belajar yang kedua iaitu hukum idgham mithlain ataupun idgham mutamathilain. Yang ketiga hari ini, pecahan yang ketiga, kita nak belajar izhar syafawi. So apakah izhar syafawi? Macam mana izhar syafawi berlaku? Izhar syafawi berlaku apabila mim sakinah ataupun mim mati itu bertemu dengan huruf selain daripada mim dan ba. Okey,
Kenapa saya kata bertemu dengan huruf selain daripada mim dan ba? Sebab huruf mim dan ba saya dah sebut semalam. Okey, huruf mim apabila mim mati bertemu dengan mim dia jadi idgham mislain, kan? Apabila mim mati bertemu dengan ba dia jadi ikhfa syafawi. Jadi dua huruf ni dah tolaklah tepi. Lagi tinggal lagi baki daripada selain daripada dua huruf ini, semua itu apabila bertemu dengan mim mati, maka hukumnya kita kena baca secara izhar syafawi. Dinamakan izhar syafawi. Macam mana cara bacaannya? Ialah wajib diizharkan mim mati itu. Dimatikan mim itu, dijelaskan mim mati itu tanpa dipanjangkan gunnah ataupun dengung. Kita lihat contoh pula. Contoh banyak hari contoh mim mati ni bertemu dengan selain daripada huruf mim dan ba sangat banyak dalam Quran. Bahkan kita baca surah Al-Fatihah pun ada beberapa dah kat situ hukum izhar syafawi. Contoh siratal ladzina an'amta. Pada kalimah an'amta mim mati bertemu dengan ta. Dia jadi izhar syafawi. Dia mim mati bertemu dengan selain daripada huruf mim dan ba. So selain daripada mim dan ba adalah huruf ta antaranya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian alaihim ghairi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mim mati bertemu dengan waw, mim mati bertemu dengan ghain, mim mati bertemu dengan ain. Maka kita kena baca secara jelas tanpa kita kena dengung. An'amta, tak boleh an'am, tak boleh panjangkan macam tu. Jelaskan mim mati itu diizharkan an'amta, tutup mulut. Am menandakan dia jelas mati. Dan yang kedua contoh kita biasa baca dalam surah falahum ajrun, falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mim mati bertemu dengan hamzah. Falahum falahum ajrun, tak boleh falahum tak boleh panjangkan. Dia situ jelas dimatikan, jelaskan mati, diizharkan mim mati tersebut. Itu dipanggil izhar syafawi. Baik, kembali kepada Ustaz Fah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tadi tentang izhar syafawi Ustaz ya, satu hukum tajwid yang kita belajar, ilmu tambahan kita pada hari ini, dan kita ingin meneruskan pengajian kita daripada halaman 204 ini menyambung tentang apakah komentar Allah tentang individu yang membuat projek ya, membuat projek yang dimaksudkan di sini salah satunya masjid. Pasal masjid ini diminati oleh orang beriman kerana masjid adalah tempat bersujud, tempat bersolat ya, tempat bersosial bagi umat Islam. Jadi mereka menggunakan pendekatan itu tetapi atas dasar dirar untuk membahayakan, melakukan mudarat, kekufuran kepada orang beriman. Jadi apakah yang berlaku ialah ada di kalangan mereka Ustaz ya, sebelum Nabi pergi ke Tabuk itu dia minta Nabi datang ke masjid mereka, tolong rasmikan. Tolong rasmikan ya, iaitu datang solat di tempat itu. Jadi Nabi kata, kami ni nak pergi ke Tabuk. Nanti bila habis nanti perjalanan kami akan datang insya-Allah. Rupanya dalam perjalanan balik tersebut Nabi didatangi oleh Jibril menyatakan tentang perkara ini. Ayat tadi turun ya, ayat tadi turun menceritakan la taqum fihi abada, maksudnya Nabi jangan pergi. Ya, pelajaran untuk kita, kalau kita tahu dah tempat itu boleh memusnahkan kepada umat Islam, mengganggu pada umat Islam, dipanggil sebagai nak mendapatkan sokongan, mendapatkan undi ya, tetapi undi itu menyebabkan makin rosak Islam, maka jangan sokong. Kita kena jadi orang yang strategik dalam hal itu dengan panduan daripada halaman 204 ini. Jadi apakah yang berlaku kepada projek Masjid Dirar, masjid yang bertujuan untuk memusnahkan, menghancurkan umat Islam, ini disambung pada ayat 110 yang kita nak baca, diterus sehingga ayat 111 bercerita tentang sifat orang beriman yang sebenarnya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Faz. Saya teringat bila Ustaz Faz tadabbur pasal orang-orang yang hanya layak memakmurkan masjid-masjid Allah ada kaitkan dengan iman yang sejati, man amana billah wal yaumil akhir, mendirikan solat, mengeluarkan zakat dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia betul-betul ini ciri-ciri orang-orang yang beriman, dan insya-Allah kita sambung 2 ayat lagi pada muka surat yang ke-204 ini, itu pada ayat 110 dan juga 111. Jom sama-sama kita baca dan dengar. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah dua ayat daripada halaman 204, bermula daripada ayat 110. Bangunan yang mereka dirikan itu sentiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka hingga hati mereka hancur, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Apa maksudnya? Apakah projek yang mereka bina? Masjid Dirar, ya, bukan masjid atas dasar takwa, tetapi masjid yang diasaskan kepada kekufuran untuk memecah belahkan kepada umat yang beriman. Ya, ada konotasi negatif, tujuan yang negatif, kufur, maka projek-projek begitu bagi orang yang beriman jangan sokong. Dan Allah kata la yazal, sentiasa bangunan mereka itu yang telah mereka bangun itu menimbulkan ribatan. Ya, apa maksud ribatan? Menimbulkan keraguan ke dalam hati mereka, fi qulubihim. Makin lama makin hati mereka jadi rosak, makin lama makin ragu, makin lama makin mereka ini bermasalah dalam hati mereka. Ini Allah bongkar, ya, apabila mereka melaksanakan projek yang ingin menghancurkan ataupun wa irsadan liman haraballah, untuk memerangi Allah dan Rasul. Dan kata Allah illa an taqatta'a qulubuhum, sehingga kan hancur hati-hati mereka. Apa maksudnya? Dengan hati mereka yang penuh dengan sakit tersebut, ia adalah seperti kanser yang dia makin lama makin merebak, maka ianya akan menghancurkan seluruh badannya. Maka ini perumpamaan yang Allah berikan kepada orang munafik. Bila mereka ini ada dah tak puas hati dengan Nabi, ya, berpura-pura, tetapi dia terjemahkan ke dalam bentuk projek bukan projek biasa-biasa, projek masjid, ya, tetapi kerana bukan untuk menyokong keimanan, bukan untuk beriman tetapi untuk merosakkan Islam, maka Allah hancurkan hati mereka. Maksudnya apa? Sehingga kan mereka ini mati dalam keadaan yang hina. Kita tengok saatnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Madinah, padahal sudah dapat hidayah. Wallahu alimun hakim, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana. Mungkin bagi orang munafik ini ustaz ya, bila mereka berkomplot sembunyi-sembunyi itu, dia ingat bahawa Nabi tak tahu, kan? Tetapi Allah kata Allah tahu. Bila Allah tahu, maksudnya mereka kata jomlah kita minta Nabi ni rasmikan, potong ribbon ke apa ke kalau zaman sekarang ustaz ya. Harapnya nanti bila kita dah dapat selfie gambar dia punya tanda tangan, kalau zaman sekarang ini nanti kita boleh gunakan ini sebagai testimoni, tengok projek kami disokong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi rupa-rupanya Allah kata Allah tahu, dan Allah memberitahu kepada malaikat Jibril bertemu pada Nabi ketika dalam perjalanan, ya, Nabi sekitar 50 hari meninggalkan Madinah untuk Tabuk, untuk peperangan Tabuk yang tidak jadi. Akhirnya umat Islam balik menang dalam peristiwa tersebut. Dan di hujung itu Allah kata wallahu alimun hakim, Allah bijaksana, ya. Kalau katakan mereka kata bahawa kita dah buat masjid, kita dah, bukannya calang-calang ustaz ya, nak bina masjid bukannya sehari dua, mereka merancang keburukan itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan.
dan mereka minta Nabi rasmi pun dekat-dekat Tabuk. Oh. Pandai tu kan, maksudnya bila Tabuk mereka tak pergi berperang, jadi bila Nabi dah rasmi pergi Tabuk, mereka boleh buat macam-macam. Oh, okey. Kata Nabi dah rasmi lah apa sebagainya, tapi Nabi kata tak sempat, ya, lepas daripada Tabuk. Tapi lepas daripada Tabuk, mereka ingatkan bahawa segala perancangan lepas Nabi rancang rasmi saja, zas kita akan serang, tetapi rupa-rupanya Allah yang bijaksana mengatur segala-galanya, menang umat Islam, dan Nabi dapat maklumat itu, menghantar beberapa wakil dan menghancurkan bangunan tersebut, ya. Perlu dihancurkan kerana apa? Kalau tidak, ia akan terus menjadi markas untuk kekufuran. Ini yang Allah nyatakan pada ayat 110. Ayat 111 mengingatkan kepada kita bagaimana transaksi seorang insan, seorang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, innallaha ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Subhanallah, Ustaz, ya. Ini ayat ini bila dibaca dia memberi semangat kepada kita. Apa maksudnya di sini? Allah membeli orang beriman, ya, dengan apa? Adakah dengan hartanya dahulu? Tidak. Allah mulakan dulu dengan anfusahum. Biasanya tempat-tempat lain bila cakap tentang jihad, fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, kan, dengan harta dan diri. Tetapi dalam ayat ini Allah mulakan dahulu dengan anfusahum wa amwalahum, diri dahulu. Pasal ada orang yang tak ada harta, Ustaz. Dia tak ada duit banyak, ya, tetapi Allah kata tetap Allah nak beli dan Allah gantikan dengan apa? Dengan jannah. Cabarannya, Ustaz, ya, cabarannya kalau katakan ini telefon lah, kan. Katakan ini telefon Ustaz lah, kan, telefon Ustaz. Saya nak beli. Saya kata saya beli harganya 2,000. Contohlah, Ustaz, kan. Saya beli 2,000. Dan kemudian Ustaz kata, "Oh, bagus juga, kan, kalau saya beli 2,000, tapi saya tak bayar sekarang, Ustaz." Bayar tahun depan. Okey. Bayar tahun depan 2,000. Tapi ada satu lagi orang datang, dia kata pada Ustaz, "Ustaz, saya nak beli cash, kan, tapi saya bayar 500 je." Kalau Ustaz pilih mana satu? Yang tunggu sampai tahun depan ataupun saya bagi 5 tahun lagi lah, 5 tahun lagi tapi saya bagi 2,000, kan? Pasal saya nampak ini bernilai. Tapi kalau ada seorang lagi tu dia kata cash, saya bayar 500. Biasa kalau Ustaz pilih mana satu, Ustaz? Nak tunggu 5 tahun ke? Ustaz perlukan ni, kan? Ataupun mana satu? Nak cash ke nak yang yang cepat lah. Yang cepat lah, kan? Ya, nak cash, ya. Jadi sebenarnya dalam ayat ini Allah bercakap tentang Allah nak beli daripada orang beriman dirinya, keseluruhannya sekarang Allah nak terus, ya. Allah nak harta orang beriman sekarang. Tetapi Allah bayar dia lambat, Ustaz. Bukan 5 tahun lagi. Tengoklah, kan. Kalau kita hidup lagi 10 tahun ke 15 tahun, meninggal, lepas tu pergi ke akhirat, syurga itu selepas 10, mungkin 15, mungkin juga 1 tahun ataupun beberapa minit lagi, kan. Kita tak tahu bila ajal kita. Tetapi poinnya Allah tak bayar cash. Allah tak bayar cash. Allah bayar hutang. Bayar kredit, ya. Jadi jauh. Menyebabkan kalau ikutkan logiknya ialah ramai orang tak berminat dengan yang ini. Tetapi bayarannya ialah bukan sekadar RM2,000, bukan sekadar RM5,000, bukan sekadar RM10,000, bi anna lahumul jannah, dengan syurga. Maksudnya, Ustaz, dengan diri kita tak mahal pun, kan, diri kita kalau banding dengan syurga tersebut. Tapi ini adalah ganjaran ataupun transaksi. Jadi itu sebabnya mengapa bila transaksi begini, bila Allah kata Allah nak beli ini, bagi sebahagian orang dia rasa macam, alah, buat apa, kan, baik saya buatlah apa-apa. Ada setengah orang, kalau kita tengok Abu Bakar, kan, Abu Bakar bila dapat ayat ini, itu yang menyebabkan beliau memang bagi dan bagi. Allah nak sekarang, bagi dan bagi. Pasal apa? Pasal sebenarnya janji Allah. Ada orang kata jannah ni apa? Jannah ni lebih kurang macam real estate, Ustaz. Macam kita beli rumah, beli tanah, kan. Ini sebenarnya kita menempah rumah kita di syurga. Biasanya kalau katakan orang kata saya beli telefon ni tapi saya bagi rumah. Ustaz, kan. Rasanya ramai orang yang okey bagi telefon untuk dapat rumah. Kali ini Allah kata, okey, Allah minta diri, masa tuan-tuan sekalian bersama Al-Quran, tolong sampaikan pada orang lain. Kalau tuan-tuan ada duit, tuan-tuan sokong kepada masjid-masjid tengah buat program, ada anak yatim yang perlukan bantuan, kita bagi. Tapi Allah nak sekarang.
ganjarannya Allah tangguhkan sampai di akhirat nanti bagi orang yang seperti Abu Bakar, imannya kuat. Apa maksud iman kuat? Dia percaya bahawa nabi yang bawa mesej ini adalah boleh dipercayai. Kalau kita cakap boleh tak nak tengok gambar jannah tersebut? Tak boleh, kan? Allah describekan, Allah letakkan perkara itu dalam Quran, tapi kita tak boleh tengok ya gambarnya. Kemudian boleh tak kita nak tahu macam mana dia punya apa-apa yang ada kat sana? Allah beritahu, tapi tak boleh tengok gambar. Ya, bagi setengah orang ialah nak percaya ke tak nak percaya, Ustaz ya. Malah di sini Allah kata yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun, sampai terbunuh, membunuh ataupun terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan, janji ini adalah janji yang telah pun ada pada Taurat, pada Injil, pada Quran, ya. Ini adalah satu kebenaran. Wa man aufa bi ahdihi minallah, siapa yang menyempurnakan janjinya daripada Allah, fastabshiru, berikanlah kabar gembira kepada mereka, bibai'ikumul ladzi bay'tum bih, ya. Cuba tuan-tuan perhatikan, fastabshiru ini berikan kabar gembira kepada siapa? Kepada siapa, Ustaz? Kepada mereka, kan? Tapi kalau bibai'ikumul ladzi bay'tum bih ini adalah apa? Jual beli kamu apa yang telah kamu jual beli dengannya. Daripadanya dia terus Allah tukar jadi kamu. Nak ceritanya, istilahnya adalah iltifat dalam Al-Quran. Perubahan ini menunjukkan Allah terlampau dekat sangat, sayang sangat pada tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal kerana ada diri, ada masa, ya, ada masa, ada ilmu, sanggup untuk beri pada Allah sekarang pasal nak dapatkan satu hartanah, ya, hartanah yang amat luas, yang amat cantik, namanya syurga. Dan ini wadzalika huwal fauzul azim. Allah kata inilah kejayaan betul-betul. Kalau orang yang paling bijak di dunia ini, dia kata kalau boleh saya nak beli rumah, tetapi kerana dia pilih, Ustaz ya, dia kata tak apa, rumah saya ni saya ambil mana yang saya perlu, yang lainnya itu saya laburkan ke jalan Allah, saya jual, saya bertransaksi dengan Allah. Sebenarnya orang ini Allah kata fauzul azim, kejayaan yang amat besar, ya. Jual beli rumah dapat 10 rumah, orang dah kata berjaya. Tetapi ini jual beli, Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh beli banyak rumah, tapi akhir kehidupannya Nabi memanfaatkan ayat ini. Abu Bakar pun dengan ayat ini mereka mempunyai cara berfikir yang berbeza, yang harapnya ini menjadi latar kepada situasi yang kita paparkan di atas skrin tuan-tuan sekarang, iaitu dialog yang ada dalam situasi ini. Derma ikhlas, kita harapnya dapat doa daripada Rasulullah. Dengan amal bakti ini harapnya kita akan lebih disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, yang pertama, kita sama-sama jangan sokong golongan yang ingin gagalkan usaha baik. Yang pertama. Yang kedua, sentiasa peka dakwah ataupun ajakan keburukan untuk kita jauhkan, dihindari. Dan yang ketiga, sedia mengorbankan diri dan harta kita untuk kebaikan Islam, kerana ganjarannya adalah syurga. Tak pernah ada orang yang boleh menawarkan sebegini mantap, tetapi ia bukannya cash, ia adalah tertangguh hanya bagi orang-orang beriman sahaja yang akan memilih perkara itu. Kita berdoa pada Allah, Allah sentiasa memimpin kita untuk berjuang di jalan Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Perkasa, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha mengetahui, ya Allah. Engkau mengetahui apa yang zahir dan apa yang tersembunyi dalam diri hati-hati kami, ya Allah. Oleh itu bersihkanlah hati-hati kami semua, ya Allah. Ya Allah, isikanlahnya dengan iman, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat-sifat ciri-ciri orang-orang munafik, ya Allah. Kami menyembah kepadamu semata-mata ikhlas, semata-mata hanya kerana-Mu, mendapatkan redha daripada-Mu, ya Allah. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan di hari akhirat, ya Allah. Kami menjualkan diri kami kepadamu, ya Allah. Mudah-mudahan transaksi ini, ya Allah, mudah-mudahan ini dikira sebagai pahala kami di hari akhirat kelak, ya Allah. Terimalah akan amalan kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan kepada doa kita pada hari ini, tuan-tuan sekalian, dan kita terus ingin menjadi individu takwa yang sentiasa menjual diri kita
untuk kita mendapat ganjaran yang besar. Inilah kesedaran dalam tabung gerakan Al-Quran untuk tuan-tuan berjuang ya, memanfaatkan ayat ini. Ada sumbangan tuan-tuan yang tertera di atas skrin ini sudah pun sampai kepada pelbagai program yang telah dirancang dan telah berlaku ya. 1 April yang lepas kita melihat Hadis Time sudah dilancarkan dan sumbangan tuan-tuan sekitar 11 juta telah pun diagih-agihkan dalam pelbagai kepada negeri-negeri seluruh Malaysia, dan sumbangan tuan-tuan ini juga yang akan datang akan disampaikan dalam projek-projek pelbagai program kesedaran Al-Quran. Jadi kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam, pada 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Mendoakan pada tuan-tuan, Mufas memberikan hartanya untuk jalan Allah, untuk ditukar jadi jannah. Untuk kita teruskan My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mufas.